Reka bentuk tanda di tingkatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar anak-anak sekalian? Pada minggu 30 ini kita akan pergi kepada tajuk 3.1 iaitu reka bentuk sebagai satu instrumen pemasaran. Pada hari ini, cikgu akan menguraikan kepada pelajar-pelajar berkaitan dengan apa itu pemasaran dan bagaimana kita memahami aliran proses pemasaran dengan betul. Jadi, seperti yang kita tahu bahawa pengeluar yang mengeluarkan suatu produk itu telah menjadikan kreativiti mereka sebagai satu daripada alat untuk merancang bagi melaksanakan reka bentuk produk yang dipasarkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dengan demikian, maka produk yang dihasilkan mampu memberikan keuntungan yang maksimum kepada mereka. Kita melihat kepada pelbagai pilihan reka bentuk produk di pasaran. Namun setiap reka bentuk tersebut mempunyai keistimewaan dan pandangan yang berbeza daripada setiap pengguna. Cuba kita lihat dalam contoh buku teks 124. Muka surat 124 berkaitan dengan beg sandang. Kalau kita lihat beg sandang, pelbagai beg sandang ada di pasaran yang memenuhi keperluan pengguna. Ada yang sandang tepi, sandang tengah, ada yang sandang atas bahu, ada sandang kat belakang punggung. Jadi ada yang tali panjang, ada yang tali pendek, ada kocek 5, ada kocek 2, ada kocek zip dan sebagainya. Itu merupakan sebagai satu kreativiti pengeluar bagi memenuhi keperluan pasaran pengguna. Jadi, namun ia merupakan satu sasaran daripada pengeluar pada pengguna-pengguna yang memenuhi kehendak mereka. Jadi, kita melihat kepada maksud pemasaran itu sendiri. Pemasaran seperti yang kita ketahui bahawa ia merupakan satu aktiviti perniagaan di mana ia menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Maknanya pengeluar akan mengeluarkan produk kepada pengguna melalui satu aktiviti perniagaan yang memberikan pengguna supaya mereka dapat produk tersebut. Menurut Philip Kotler, iaitu seorang pakar pemasaran terkemuka di dunia, dia menyatakan bahawa pemasaran ialah suatu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Iaitu dengan kata lainlah, pemasaran yang kita perlu faham bahawa ialah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasarkan produk dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kita lihat contoh di Malaysia sendiri, macam Proton telah menggunakan produk kereta di mana kereta ni memenuhi keperluan pengguna seperti ada airbag, brake disc dan sebagainya bagi menyasarkan kepada pengguna-pengguna yang cuba memenuhi kehendak keselamatan kereta tersebut. Jadi proses pengiklanan, proses promosi di pasaraya, proses promosi di media sosial, itu merupakan aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang tersebut dan perkhidmatan tersebut kepada pengguna melalui pelbagai medium. Kita lihat dalam rajah 3.2 berkaitan dengan peta alir dalam bidang pemasaran, di mana peta alir ni memberi gambaran secara menyeluruh tentang macam mana pemasaran tu boleh berlaku dalam memasarkan suatu produk. Contoh kita lihat dalam catatan alir menyatakan bahawa keperluan dan kehendak pengguna, di mana sebelum pemasaran dilaksanakan, keperluan dan kehendak pengguna perlu dikaji
atau dianalisis oleh pihak pemasar apa keperluan pengguna yang memenuhi ciri-ciri tersebut. Okey, maka selepas itu mereka akan memenuhi permintaan pengguna tersebut, maka berlakulah pengeluaran produk yang memenuhi permintaan dan keperluan dan kehendak pengguna tadi. Bila produk tu telah terhasil, maka berlakulah nilai dalam produk tersebut. Maksudnya nilai dari segi nilai kepada pengguna, nilai kepada pengeluar, dan berlakulah satu proses di mana proses pertukaran dan seterusnya urus niaga bagi memenuhi kehendak pasaran. Okey? Jadi proses aliran ini adalah sebagai asas dalam pemasaran. Jadi saya harap pelajar akan cuba mengingat proses ini sebagai satu aliran yang perlu kita sebagai panduan untuk menjelaskan berkaitan dengan pemasaran itu sendiri. Jadi kalau anak-anak melihat dalam muka 126 buku teks itu sendiri telah menyatakan secara detail lah bagaimana contoh proton telah cuba mengalirkan pemasaran mereka berdasarkan produk-produk yang telah dikeluarkan. Jadi anak-anak cuba memahami dan mengkaji berkaitan dengan maksud pemasaran itu sendiri dan cuba melaksanakan aktiviti yang dinyatakan dalam Pusat 127. Jadi selepas ini anak-anak boleh cuba melengkapkan Google Form yang cikgu sediakan dan hantar kepada cikgu. Sekian saja daripada saya. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.